ada pun Nabi SAW kita lebih baik kamu tanya daripada apa? Asata an tas'al in sa'alta Abu Bakar atau in sa'alta Umar atau Uthman atau Ali. Tak ada, Nabi SAW tak pernah kata macam tu. Baik kamu tanyalah sahabat-sahabat aku, mereka ada jawapannya, aku dah bagi pada mereka jawapan tu, kamu tanya pada mereka. Nabi SAW tak pernah buat itu. Nabi SAW tetap akan melayani pertanyaan walaupun pertanyaan itu sudah dijawab berkali-kali. Itu perwatakan Nabi macam tu. Dan Nabi menjawab pun melihat kepada keadaan. Nabi tidak memberi jawapan yang sama, atau Nabi SAW tidak memberi jawapan yang dalam bentuk, dalam uslub yang sama. Nabi tengok, kalau dia ni orang cerdik, cara cerdik, jawapan cerdik. Kalau dia ni orang yang pemikirannya biasa, jawapan biasa. Yang penting orang yang bertanya itu menerima jawapan yang boleh dia faham. Kalau Nabi SAW jawab sebahasa tinggi-tinggi, bahasa intelek, bahasa akademik, sedang yang bertanya tu Pak Abu pegawai getah di kampung, macam mana Pak Abu nak faham jawapan Nabi tu? Umum macam tu. Kalau yang bertanya kepada Nabi SAW tu orang yang berpelajaran tinggi, orang yang berjawatan tinggi, satu tu Nabi SAW memberi jawapan juga mengikut style orang yang bertanya. Jawapan Nabi mesti kelas, kan? Mesti yang sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Jadilah contoh-contoh yang dimuatkan oleh pengarang kitab ini dalam kitab beliau. Contoh yang pertama, An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, qultu ya Rasulullah auzni, aku telah berkata, ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku, berikan pesanan kepadaku. Qala ittaqillah haitsu ma kunta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada kamu di mana saja kamu berada. Simple. Nabi tak cerita menjeling-jeling. Nabi bagi pesanan yang ringkas dan padat. Macam kami lah, ustaz-ustaz boleh tak boleh baca doa panjang-panjang sangat. Kita dah baca doa tu memang dah disusun oleh pihak ibu pejabat polis keamanan. Dia masih kata doa ni panjang. Politik pun dia suruh baca doa pendek, short and sharp, ringkas dan padat. Itu macam kita rakyat. Dia nak suruh kita pakai macam mana, cara yang dia nak kita pakai, ikut. Pakai macam ni tak standard, tak menampakkan keterampilan. Mesti yang baca doa ni pakai coat, pakai tie, pakai songkok. Saya nak jawab tapi nanti kadang kena tukar 4 jam. Saya kata orang kaya bakar berjoget pun sama style dia. Tuan-tuan tengok dalam filem Keluarga 69, 4 orang kaya bakar berjoget. Tuan-tuan tengok apa dia pakai? Dia pakai songkok, dia pakai tie, pakai coat. Betul tak? Jadi kita sebenarnya kita pakai pakaian yang melambangkan kita sebagai guru agama. Macam Tuan Imam memakai pakaian melambangkan diri dia seorang Tuan Imam. Jubah, serban, itulah pakaian Tuan Imam. Takkanlah Tuan Imam Zabiri nak pakai macam sahabat kita yang duduk yang duduk di sebelah sana tu, baju Melayu, samping tak ada, lengan pula lipat sampai ke siku, songkok pun tak ada. Takkan itu pakaian Tuan Imam. Jadi kita sebagai ustaz, kita pakai baju Melayu moden, seluar, kopiah. Itu cara ustaz, cara guru agama. Tapi dah disuruh kita pakai macam tu, kita ikut lah. Nak kata apa? Kita ikut lah. Kalau kita tak ikut garang, jadi masalah pada kita. Sebab
Allah SWT berfirman, ya alladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan juga kepada ulil amri dari kalangan kamu, pemerintah dari kalangan kamu. Ditafsirkan oleh ulama, ketaatan kepada Allah dan Rasul itu ketaatan yang mutlak. Tetapi ketaatan kepada ulul amri itu ketaatan yang terikat, selagi mana ulul amri itu tidak menyuruh kita melakukan perkara maksiat. Dia suruh pakai tie, pakai kot, pakai sokok, tidak. Pakai itu bukan pakaian ahli maksiat. Tapi kalau dia pakai begitu dalam majlis joget tari-nari, dia telah melakukan maksiat. Sumpah macam kita main alat muzik, main gendang, ya, dalam majlis tarian joget, ya, tarian dalam majlis tarian menari joget. Apa hukum main gendang? Bila pukul 9 lah, hukumnya berdosa, haram. Tapi kalau main gitar, main piano, main trompet, main saksofon dalam majlis, ya, perkahwinan, dalam majlis kesenian Islam, dalam majlis selawat, apa hukumnya tuan? Boleh. Ini disebut oleh Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Itu kata beliau, ada ke ulama lain yang menyanggah pandangan beliau, tapi kita menerima pandangan beliau. Pandangan beliau itu makbul, logik. Macam ni, Nabi SAW ni dia tengok level orang tu. Kalau orang tu orang tinggi, dia pun jawab cara aras tinggi. Dalam sekolah dia panggil apa tu Tuan Haji dia sendiri, KBAT, KBAT, kemahiran berfikir aras tinggi. Kalau orang yang tanya tu Pak Abu, orang kampung Nuri Getah, takkan nak jawab menggunakan KBAT. Kita mesti jawab dengan cara yang dia faham. Ini teknik Nabi. Ini yang Nabi jawab kepada Abu Zar. Ya. Rekas dan padat, senang nak faham. Tak payah berjudil pusing kiri, pusing kanan, mudah bahasa bung-bung, tak payah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Semua orang boleh faham. Kan? Daripada sebijak-bijak orang sampai sebengeng-bengeng orang, semua orang faham. Takwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Itu senang nak faham, tak payah takwil. Di mana saja berada, di luar, di masjid, di surau, di luar masjid, di luar, walaupun dalam bilik air. Takwa pada Allah itu perlu untuk kita. Nabi suruh. Kemudian wa atama isayyatal hasanata tamhuha, dan ikutlah kejahatan yang dilakukan, yang telah dilakukan, dosa yang dilakukan dengan kebaikan yang boleh memadamkannya. Kita manusia ni memang biasa buat kesilapan. Manusia mana yang tak pernah buat silap? Manusia mana yang tak pernah buat dosa? Bumi mana yang tidak pernah ditimpa hujan? Betul nyawa. Jangan terasa saya putus saya lah, tak tu. Kita bagi tafsir je. Saudara nak pakai macam tu, tak ada masalah. Kalau saudara nak pakai seluar jin, baju tengkorak sekalipun, itu hak saudara, asalkan menutup aurat. Tapi tak kenalah Tuan Imam Zainuddin pakai macam saudara. Tak kenalah, dia Tuan Imam mesti jaga dia punya kedudukan dia. Macam saya, cuba tuan-tuan bayang kalau saya mengajar pakai t-shirt, pakai seluar track, tak ada sokong macam. Apa pandangan tuan-tuan bila saya dah duduk di atas kursi dia mengajar di atas meja ni berpakaian seperti itu? Apa pandangan tuan-tuan? Apa punya bangan ya Ustaz? Tak ada pakaian yang sesuai ke? Pakai t-shirt round neck tu, tak ada collar. Seluar track pula, sokong pun tak ada, kopiah pun tak ada. Pakai cap pula, pakai topi bareta pula. Apa benda ni Ustaz? Mengajar di masjid surau. Tapi kalau saya berceramah di gerbang malam, itu tak lain. Bolehlah saya nak pakai pakaian yang sesuai dengan keadaan saya. Tak bolehlah saya nak pakai jubah, pakai serban.
berceramah di gerbang malam, tak kena lah orang muda tak mau